Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita bertemu pada majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala pada pagi yang barakah ini kita diizinkan untuk bersama untuk menyelusuri kepada surah Al-Mulk, surah yang kita bincangkan awal sebelum ini daripada ayat pertama, dan pada hari ini kita sudah pun sampai kepada ayat yang ke-24 untuk sama-sama kita menyambung kepingan-kepingan bagaimana permata untuk ayah-ayah yang memimpin setiap keluarga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu-ibu yang menemankan ayah untuk bersama dalam program ini, untuk kita share ya di Facebook, kongsikan, maklumkan pada kawan. Dan tajuk kita pada hari ini adalah masa bersama anak. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang tokoh panel kita. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Ruslan Muhammad. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Apa Terima khabar? kasih atas Sihat? undangan. Alhamdulillah, terima kasih. Rasa banggalah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya. Masya-Allah. Dan juga yang kedua kita mengalung-alungkan qari kita pada hari ini Ustaz Muhammad Syafizwan Muhammad Suhaini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Kita akan bersama pada hari ini untuk melihat kepada surah Al-Mulk ayat 23 hingga 25. Namun sebelum itu kita ingin melihat pengalaman penting daripada Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah ya, Encik Namanzi, untuk berkongsi rasa dan pengalaman bersama anak, bagaimana rasa seorang ayah yang sibuk dalam kehidupan seharian tetapi masih lagi mengutamakan sebuah keluarga yang boleh kita sama-sama bina menuju ke syurga Allah SWT. Kita saksikan. Kita tidak perasan pada zaman pandemik tu kita berada di peringkat paling sukar sebagai masyarakat. Banyak isu-isu sosial, banyak isu-isu akidah pada ketika tu. Tetapi Allah stopkan isu semua tu secara tiba-tiba. Perasan tak? Peperangan semua stop. Isu-isu tentang Palestin, isu-isu tentang Yahudi, isu-isu tentang permusuhan dan peperangan, Allah stopkan. Kita lihat dia sebagai pandemik, tapi sebenarnya kita melihat dia sebagai satu tempat untuk Allah pauskan sekejap. Sakit dah sebenarnya dunia ni. Selama berbelas tahun, berpuluh tahun kita bekerja, berkejaya. Kita tak pernah melihat bila kita bersama dengan anak-anak kita kan. Kita bersama tapi kita tak bersama. Kita sebelah tapi mereka tetap dengan phone. So kita tidak dapat betul-betul bersama dengan mereka. Tetapi disebabkan pandemik, tiba-tiba Allah hadirkan ayah, tengoklah anak sebelah. Ayah, tengoklah isteri. So kita ada masa keluarga sebenarnya. Dan saya merasakan hikmah pandemik ni adalah hadiah yang sangat tidak ternilai. Cabaran ayah-ayah, terutama pada yang saya rasakan sekarang, adalah cabaran di depan mata yang kita tidak nampak. Sebagai contoh, kita berada di sebelah anak kita, masing-masing ada gadget masing-masing. Anak saya sekarang ini mengatakan, ayah, saya besar, saya nak jadi YouTuber. Tapi apa maksud YouTuber tu? Apa maksud YouTuber? So saya berfikir macam mana saya nak bercerita dengan anak saya yang YouTube ini barangkali perkara yang tidak kekal. Dan macam mana pula kita nak memahami pemikiran dia dan ketakutan kita ni terhadap cita-cita mereka. So ketakutan saya dan cabaran saya, dan barangkali ini dikongsi oleh semua ayah-ayah, adalah bagaimana kita ingin memastikan anak kita ni berada di dalam landasan yang betul dari sudut kaedah pemikirannya dan cita-citanya. Saya mengharapkan saya akan diberikan ruang rezeki masa yang lebih. Kerana pertama, pada saya yang paling mahal sekarang ni adalah masa. Bukannya harta, bukannya duit. Sebab masa ni kalau kita perasan, dia bergerak lagi laju dan lagi cepat. Tahu-tahu je dah 3 jam. Tahu-tahu je pandemik dah berlalu 1 tahun.
So dalam masa setahun ni, boleh tak kita kira sebenarnya berapa banyak betul-betul masa kita spend dengan keluarga? Begitulah perkongsian daripada Encik Namanzi Haris, Ketua Pegawai Eksekutif di TV Al-Hijrah yang mempunyai 3 orang anak dalam kesibukan yang ada dalam melaksanakan tugas. Seorang ayah yang menjerit bahawa masa bersama anak adalah sesuatu yang amat berharga berbanding dengan harta, pelbagai perkara yang ada, dan inilah yang kita ingin bincangkan pada hari ini bersama ayah, bersama ibu yang bersama ayah pada hari ini, untuk melihat kepada surah Al-Mulk, satu daripada pelbagai ayat di dalam Al-Quran, untuk kita memaknai masa bersama anak itu bagaimana dia uruskan, apakah keutamaan dan apakah kepentingannya. Kita baca dahulu daripada surah Al-Mulk ayat 23 hingga 25 bersama dengan Ustaz Muhammad Syafizwan. Muhammad Suhaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah 3 ayat daripada surah Al-Mulk. Ayat yang ke-23, katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sangat sedikit kamu bersyukur. Katakanlah dia yang menjadikan kamu berkembang di muka bumi dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan, dan mereka berkata, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar. Pada hari ini kita ingin memberi fokus kepada ayat 24, namun sebelum itu ayat 23 Allah menyatakan Allah menciptakan kamu, menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Kita bersama dengan Ustaz Dr. Roslan pada hari ini. Ustaz, dia cakap tentang ayat 23 dulu Ustaz. Kita nak masuk ayat 24 ya, tapi ayat 23 tu bercakap tentang pendengaran, absar ya. Bila bercakap melihat pada Ustaz Syafizwan ya. Allahu Akbar. Tadi tengok Quran Braille tu, saya pula yang ummi Ustaz ni, yang Betul, tak samalah kita Ustaz. Ummi lah kita. ummi. Jadi absar itu dia ada ayun kan, ada absar. Ustaz boleh jelaskan sikit tak beza di antara ain kan, mata, dan juga absar, penglihatan yang Allah nyatakan di sini, untuk nak bersyukur lebih sikitlah Ustaz ya. Sebenarnya sebelum kita masuk pada tajuk kita, iaitu masa bersama anak, membincangkan ayat 24 ini. Silakan. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fazrul Ismail selaku moderator kita pada kali ini. Dan yang dihormati, yang dikasihi ananda saya lah ya, ananda saya lah di sebelah kiri saya ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafizwan bin Muhammad Suhaini. Allahu Akbar, saya macam tak boleh nak kontrol air mata ni Ustaz Fazrul ya. Duduk di sebelah seorang insan yang Allah uji dengan fizikal, tetapi Allah beri nikmat rezeki dalaman, hati bercahaya, jiwa yang lapang dan hidup yang tenang insya-Allah. Tuan-tuan puan semua, saya lupa nak sebutkan kalimah alhamdulillah awal tadi kerana terlalu, orang kata apa, terlalu tergamam suasananya. Alhamdulillah rabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan sedang penonton luar sana? Mudah-mudahan kita semua dalam kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, kepada soalan Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi, bila Allah sebut tentang huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Memang dalam konteks Al-Quran kita akan jumpa dengan al-a'yun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah sebut juga dalam ayat tentang al-absar. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah sebut walahum a'yunun la yubsiruna biha. La yubsiruna biha. Baik. Di sini tuan-tuan kalau tengok kepada tafsiran ulama dan saya ingat lagi-lagi ingat apa yang diungkapkan oleh seorang tokoh besar ulama terkenal kita almarhum Asy-Sya'rawi. Ya, dia pernah sebut, saya ingat lagi dia kata apa? Bila sebut al-absar itu, dia merupakan benda dalaman yang bersifat penglihatan dalaman yang maksud kepada mata hati yang nampak, al-basirah. Tapi kalau sebut al-ayun, ain itu satu mata yang di luar daripada dalam. Maknanya penglihatan yang kita nampak merah, biru, kuning, hijau, putih, nampak manusia. Tapi bila sebut al-basirah, dalaman. Namun begitu kata seorang tokoh besar kita ini, almarhum, dia kata apa? Dia kata kena gabungkan. Manusia tidak cukup dengan ainun yang zahir, melihat itu hijau, itu putih, itu merah, biru, tapi kena tengok dalam kacamata hatinya. Sebab apa? Sebab dia tengok yang putih itu tandanya bersih. Hati yang putih bersih. Yang itu hitam, pekat, kotor. Jadi ketika itulah maka gabungan kena ada. Cuma bila Allah sebut ayat ini, bila Allah kata dalam ayat ini, waja'alakum sawal absar, mana Allah cuba nak sebut tentang bagaimana kita dalam hidup ini perlu cernakan supaya mata hati kita benar-benar ada nilainya. Sebab manusia kalau sekadar mata saja nampak, belum terdapat kebenaran. Betul. Tetapi kalau dia tengok mata hati, dia akan tahu ini benar, ini salah. Dosa pahala. Jadi balik kepada Ustaz Syafizwan, anda saya ni, anda kita semua Ustaz Fazrul, Allah beri kepada basirah kat dia. Basirah. Ainun Allah tak beri. Allah tutup rapat ainun. Tapi basirah ada, mata hatinya ada. Boleh baca Quran daripada Braille, surah ke surah. Betul. Ya? Dan kemudian ingatan pula. Itu basar lagi. Boleh baca Braille, ingat apa dia baca dan hafal. Allahu Akbar tuan-tuan. Batulah kita ini, kita dalam hidup beragama ni, kata seorang tokoh besar, iaitu Al-Imam Asy-Syaukani, seorang besar tafsir, dia kata apa? Biarlah kita minta pada Allah Azza wa Jalla, zahir mata kita celik dan dalaman kita pula mesti celik sama. Bila celik kedua-duanya, laluan kita akan dipermudahkan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Roslan ya, memulakan perkongsian kita pada hari ini bagaimana nak menjadi orang yang bersyukur ini. Rupa-rupanya Allah kata mesti ada absar ya. Allah dah jadikan tapi bukan semua orang ada ayun itu ada absar ya. Ya, maksudnya perlu kita memfungsikan mata yang ada, dan malah kalau katakan mata yang fizikal ini tak ada pun, Ustaz Syafizwan membuktikan. Ya, bila kita tadi Ustaz ni nak try baca memang tak boleh baca lah daripada pegang sajalah, pegang saja. Tak tahu apa surah pun. Tak tahu apa surah pun ya. Jadi basirah ini Allah berikan kepada siapa yang Allah nak berikan. Betul. Dan lebih daripada itu pada ayat 24 Allah menyatakan, katakanlah dia yang menjadikan kamu berkembang di muka bumi dan kepadanya kamu akan dikumpulkan. Bila bercakap tentang kamu akan dikumpulkan, Ustaz, ayat 24 ini, seorang ayah seperti saya, ya, ayah-ayah yang berada di atas talian, di depan kaca TV, membaca ayat ini, tusyarun itu, wa ilaihi tusyarun itu, apakah dia punya maksud dan juga praktikal daripada ayat 24 sebagai sumber hidayah bagi ayah pada hari ini. Silakan. Baik. Pertama sekali Ustaz Fazrul, ya, topik kita hari ini topik yang begitu berkait dengan kita dan kehidupan kita. Ya. Dan sebenarnya tengok topik masa bersama anak, saya terasa saya dipentas itu. Sebab saya daripada awal Allah rezekikan saya kehidupan di dunia ini, mula bekerja sebagai pensyarah satu universiti, kemudian berpindah ke yang lain dan terlibat dengan dakwah di beberapa tempat. Betul. Bukanlah bermakna saya nak tunjuk kerja, tapi Allah rezekikan saya. Bila saya tengok balik, bila Namzi tak pun bercakap dengan air mata juga jatuh ke atas dia punya daripada matanya, kita merasakan bahawa memang kalau kita tengok balik dalam kerana hidup ini, memang dengan anak masa kita tak berapa cukup. Sedangkan masa anak ini merupakan sebahagian dari proses tarbiyah. Yeah. Proses pembangunan manusia, kemanusiaan dan keinsanan manusia. Lepas tu ada masa bermakna apa? Ada masa bermakna ada perhatian, ada tumpuan, ada kecangaan dan ada kepekaan.
Bila ada masa saja, kita boleh beri perhatian, tumpuan, kecanaan dan juga kita boleh peka dengan apa yang berlaku. Tapi kalau masa tidak ada, anak kita mungkin dalam keadaan luar daripada kontak kita. Kita nampak wajah tapi dalam anak kita tak tahu. Hati dan perasaan. Jadi bila ayat Allah sebut dalam Quran tadi, apa kata Allah? Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Kami akan kembang biak. Iaitu daripada seorang ayah, dapat anak, dapat keluarga. Kemudian, tuhsyarun dua makna. Satu syarun di alam sana. Itulah saya ingat betul lah topik kita. Tema kita apa dia? Ayah memimpin masuk syurga Keluarga. satu keluarga. Betul dah tu. Tetapi sebelum nak ke syurga tadi, Sebelum. kita berkumpul di sini dulu. Di pentas rumah kita, di kediaman kita, di lokasi kita berada. Bersama anak. Al-Hasyr itu di dunia lagi. Dia macam kita nak rapati anak di rumah kita. Banglong, Kak Angah, macam mana bercakap, sembang, tumpu tidak. Jadi kita kadang-kadang tuan-tuan kita kehilangan masa ini. Kita nak anak kita berjaya. Tetapi masa anak macam mana? Didiknya, bercakap dengannya. Jadi ini kadang-kadang di antara satu perkara yang mungkin menyebabkan kita hilang segala fokus dalam hidup. Bila anak kita bermasalah, saya kata macam tu. Bila anak bermasalah dalam akhlak, dalam kata-kata bicara, komunikasi betul, jangan salahkan anak. Tolong letak ke atas kita. Kita bersalah. Kita mungkin dengan anak masa tak cukup. Bicara pun tak lengkap. Jika bisu dengan anak kita contohnya, kita tak fokus pada anak, kita hanya tahu beri makan, tapi tak nak tegur akhlaknya, peribadi dan tumpuan kita berlaku kepada anak-anak. Jadi kadang-kadang bila berlaku macam tu, kita tak bahawa aku dah hilang masa dengan anak-anak. Dan memang betul. Kadang-kadang kita tengok Ustaz Fazrul anak kita tiba-tiba dah umur 5 tahun. Dah 10 tahun. Anak dah masuk tingkatan 3 dah contohnya. Bila masa budak ni besar? Sebab kita sudah kehilangan masa anak-anak. Kita tahu beri makan tapi kita tak sedar anak besar dan hakikatnya kita bimbang di besar keadaan dia tidak fokus kepada akhlak, pada adab. Ini kejikan kita terbeban sebenarnya. Wallahu a'lam, itu yang saya fikir sebagai satu renungan lah kepada saya sendiri sebagai satu benda kita kena ambil cakna lah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Roslan ya. Bercerita tentang Allah dah mengembangbiakkan, maksudnya dulu rindu nak dapat anak Ustaz ni kan. Rindu nak dapat anak, masa nanti dapat anak nanti boleh bersama anak selalu. Tapi bila dah ada anak tu rupanya sibuk sangat Ustaz. Kan? Sibuk sangat. Dan bercakap tentang sibuk ini sebenarnya bila Encik Namanzi tadi berkongsi pandemik yang ada ini, Allah stopkan segala-galanya kan. Ya, maksudnya dengan isu sosialnya dalam perang pun boleh stop sekejap ya. Macam-macam stop dan akhirnya ayah boleh selalu bersama anak, bersama keluarga dan ini sesuatu yang amat berharga. Cuma bila PKP dah hampir ataupun dia dah buka balik Ustaz ni, bekerja, masuk balik, dia sibuk balik. Dia sibuk balik. Sebenarnya macam mana nak menyusun sebenarnya, pasal biasanya cakap tentang ayah kata bahawa saya nak kena cari nafkah. Saya kena pergi keluar. Itu belum lagi kalau pendakwah kan, saya kena keluar berdakwah kan. Nabi Ibrahim tu kan keluar daripada Palestin ke Iraq sampai ke Mekah tu sekejap je dengan Nabi Ismail. Jadi jauh sangat. Jauh sangat. Jadi sebenarnya berapa masa yang kena ada dengan anak ni? Dia begini. Apa perumusan daripada Ustaz Fazrul dah beri imbauan pada saya tadi untuk bercakap tentang isunya. Bagi saya Ustaz Fazrul, pentingnya masa anak-anak ini ada 3 perkara besar. Pertama, untuk kita communicate dengan mereka. Komunikasi. Secara bercakap lah. Ya, komunikasi. Sembang, bincang, bercakap, bersuara dan bersendagurau. Yang kedua, kita nak interaksi. Ada interaction. Ada hubungan yang sifat interaction. Kita ada situasi yang kita boleh interaksi anak. Ketiganya adalah quality time. Masa walaupun singkat tapi quality. Sebab tu bila Ustaz Tuan Nazami sebut dengan Tuan Namazi sebut tadi kan, bila anak-anak keadaan masing-masing dengan phone, ya, kita kehilangan masa quality sebenarnya. Jadi bagi saya isunya sekarang ialah macam mana kita cuba nak olah kembali dalam situasi yang kita perlu pada anak-anak dekat kita. Bila berlaku kes pandemik macam ni, ya, banyak ayah dan kita sendiri banyak masa dengan anak-anak. Bolehkah tak boleh tuan-tuan, setelah kita sepandemik COVID-19 sekalipun, dan kita dah mula bekerja dan kita ke mana-mana, cuba kita balik. Cuba kita muhasabah kembali, macam mana nikmat aku bersama anak ketika pandemik COVID. Aku tak keluar rumah, duduk sama anak, interaksi, bercakap, bermakan bersama, semeja makan contohnya. Cuba kita imbau balik. Bagi saya, kekalkanlah. Kalau kita nak anak terus berjaya dan kita juga berjaya keluarga, kekalkan
Muhasabahnya adalah mengekali apa kita ada itu supaya berkekalan. Dan bagi saya, ini pihak ini bukan setakat ayah. Saya nak ajak juga mak-maknya. Tolong bantu suami anda yang namanya ayah pada anak untuk mengekali suasana ini. Bang, saya tengok abang dah berjaya anak-anak kita bang. Abang duduk bersama anak, abang interaksi, bercakap, komunikasi. Anak dah terima abang bercakap. Kalau boleh abang kekalkan. Saya rasa ini penting. Sebab kalau sebelah pihak saja berfikir ke arah itu, tidak jadi. Jadi kalau ada kekuatan itu pertama. Yang keduanya, Ustaz Fazrul ya. Saya teringat dengan satu ayat Al-Quran, surah An-Nisa. Ya. Saya fikir ada kaitan dengan topik kita pada pagi ini. Bila Allah sebut dalam ayat itu, Allah kata apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Cara Allah bercakap tu, Allah angkat suasana supaya mak ayah ni faham. Khasnya apa? Khasnya ayah. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hei mak ayah, semua ayahnya, jangan kamu tinggal anak-anak kamu nanti lemah akhlak mereka, lemah agama mereka. Soalnya lemah akhlak agama, kenapa? Kerana mungkin ayah masih hidup, masa anak tidak ada. Nak tegur, nak didik, nak bentuk anak-anak, dia tak ada. Bila dia meninggal dunia, anak iman tak cukup, dia tak ada. Bahkan lebih menakutkan Ustaz Fazrul, ayah meninggal. Yang doa itu siapa? Imam surau. Yang doa itu siapa? Imam masjid. Dia terkuasa masjid. Yang anak tak erti baca doa pun. Hanya tengok jenazah ayah, bila selesai terpacik, saya bayarlah berapa harga. Ini semua urusan ni. Ini kita paling takut. Apa nilai kita tuan-tuan dalam usia kita 70 tahun, bila sampai kita meninggal, anak dah baca qul Allah pun tak mampu. Nak urus jenazah tak mampu. Saya ingat ini satu di antara kegagalan. Maaflah tuan, saya ada anak, saudara anak, kita semua ada anak. Jadi bila ada kegagalan macam ni, nak salah siapa? Baca Allah tegur kita. Wala yakhshal ladzina kamu jangan biar kamu gagal, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah apa? Khafu alaihim. Kamu takut pada mereka itu atas kebencanaan itu berlaku, kata Tuhan, falyattaqullah. Hei mbak bapak semua, bertakwa. Sekarang ni cuba imbau balik. Kalau kamu tak ada masa, ada masa. Tak interaksi balik. Ubah kehidupan kamu, kata Allah, wal yaqulu qawlan sadid, bercakap benarlah dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini tekanan kepada kita juga ni. Sebab hari ini bila kita masa tak ada dengan anak lagi tak ada masa dengan kita. Bila mak ayah masa tak dengan anak, ayah khususnya, anak lagi tak ada masa kita. Siapa awak? Ayah aku, betul, tapi ayah sekadar bagi makan minum. Akhir anak kita tak seronok. Ini kita paling takut. Sebab tu akhir ayah keluar pintu depan, anak lompat pintu belakang. Ayah keluar pintu belakang, anak tak keluar dari rumah. Jadi ini merupakan satu jenayah dalam keluarga tuan-tuan. Menghasilkan rumah tangga yang pincang, anak-anak yang pincang ni kita paling takut. Wal'iyadzubillah, wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Roslan ya, bercakap tentang bagaimana pengurusan masa ini sebenarnya. Biasa orang cakap pengurusan masa Ustaz ya, untuk saya buat kerja A, B, C, banyak projek dekat pejabat. Ataupun kalau katakan balik rumah itu sekejap kemudian patah balik. Tetapi rupa-rupanya mengurus masa bersama anak ini dia amat dinamik Ustaz ya. Maksudnya ketika anak kecil, masa itu adalah amat-amat penting diberi perhatian. Pasal bila dia dah besar, dia rasa macam masa dia mungkin tak naklah bercakap dengan ayah pasal dah jumpa kawan, Ustaz. Lepas tu dah jumpa keluarga pula. Kan? Dan sampai satu masa nanti, yang anak kecil mengharapkan masa ayah kalau tak bagi cukup, bila ayah dah berumur nanti, ayah nak masa anak pun kata, sibuk jugalah ayah. Kan? Macam mana tu Ustaz? Saya terkesan. Lepas tu bila sampai masa, bila sampai masa ayah dah uzur, dah sakit terlentang, ayah harap anak-anak ada masa dengannya. Balik ziarah seminggu sekali walaupun jauh. Bawa ke rumah anak untuk dirawati sopan. Tapi bila sampai kita, ayah anak kata apa? Saya tak ada masalah ayah, saya banyak kerja, saya ada urusan, saya ni sibuk peniaga yang berjaya. Ayah tu siapa yang menyusahkan saya? Ketika itu, Allah telah bayar cash kepada kita. Mungkin faktur di zaman awal anak kita kecil, tak ada masa dengan mereka. Bila penghujung kita sakit, ketika itu kita mintalah anak masa. Anak akan bagi masa cukup. Nak rawat kita pun tak. Jadi ini kadang-kadang bagi saya, lah orang kata apa? Benda yang tadin tudan. Mana kita akan dapat balik hasil kita buat selama ini. Tapi ingat tuan-tuan, saya yakin, saya tengok dah masyarakat ini, berkeluarga sendiri-sendiri pun, bila ayah cukup masa anak dengan begitu penghormatan, begitu dekat dengan anak-anak, di penghujung hidup ayah walaupun sakit,
anak akan bersama. Sebab ayah dah berikan kami masa cukup. Sekarang masa kami berikan ayah. Kalau kami keletihan, ayah tetap ayah kami. Ini rezeki tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan ke mana akhirnya? Masa kita habis di rumah orang tua. Anak tak ziarah, anak tak dekati, anak tak akan bicara tentang kita. Kematian kita mungkin orang uruskan. Walaikumsalam. Saya harap tak kepada saya, tak kita tuan-tuan. Kepada Allah kita berserah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Roslan ya berkongsi, dan sudah pastinya tuan-tuan kita ingin mengambil perkara ini amat serius pada bulan Ramadan ini, daripada ayat yang ke-24 sebelum kita tuhsyarun, harapnya kita sampai tuhsyarun itu tak adalah macam apa Ustaz ni, tuhsyarun ni halau macam binatang sebenarnya Ya. kan. Kalau kita tidak buat persediaan hanya bagi makan saja pada anak, bukan bagi masa yang sesuai, Ya. khawatir nanti kumpulnya kita ke sana nanti kumpul yang kena halau begitu sahaja. Bukannya mak dan ayah dan anak adalah orang-orang yang diizinkan untuk bersama, tidak tuding menuding, kerana Allah nyatakan kamu ni semua membina jiwa takwa, beri masa memfokuskan takwa dalam kehidupan. Kita ingin melihat macam mana nak susun ini, kerana saya sibuk ni, saya banyak kerja ni, macam mana saya nak berhenti kerja ke, saya nak kena buat apa yang perlu saya kurangkan, kena lebihkan. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله 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 رب Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini, pada 24 Ramadan, dalam tajuk Masa Bersama Anak, satu tajuk yang amat penting untuk kita lihat bersama. Saya yakin pada ayah-ayah yang berada di tempat kerja sekarang ataupun mungkin berada di rumah melihat, menonton rancangan ini di kaca TV ataupun di Facebook, mungkin tuan-tuan boleh berkongsi dengan rakan-rakan yang lain, kerana saya yakin bahawa kita yakin bahawa ayah-ayah mempunyai keperitan, ya, sedang menjerit Ustaz ya, tentang isu bercakap tentang masa. Betul. Ketika muda, ayah mungkin cakap bahawa saya sedang membina karier, saya sedang membina mencari pendapatan, saya nak menunaikan tanggungjawab, ya, saya mencari nafkah. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga adalah ayah yang ingin mendidik, mentarbiah anak ini, dan tidak mahu kalau katakan waktu kecil anak perlukan masa saya, dan di hari tua nanti saya perlukan masa anak, Ya. rupa-rupanya dua-dua tak dapat. Ustaz, ya. Dua-dua tak dapat, dan itu yang kita ingin lihat bersama pada hari ini. Adakah saya nak kena berhenti kerja Ustaz? Adakah saya kena berhenti kalau katakan hatta kepada ustaz pendakwah yang sibuk Ustaz kan? Pergi ke sana, pergi ke sini, saya pun kan ada Ya, masa tu memang ke sana ke sini. Ya. Bila zaman pandemik, ya, dulu mungkinlah isteri saya cakap kurangkanlah sikit kan. Ya. Tapi bila orang panggil sana panggil sini, kita terbang ke sana, pergi luar negara, rasanya macam wah, ini adalah dakwah. Ya. Kan. Tetapi dalam masa yang sama ialah anak kat rumah macam mana kan. Dan Jadi itu rezeki anak juga kan. rezeki anak juga, ya. Jadi
ini yang kita ingin rungkaikan ya kepada tuan-tuan yang mengikuti program pada hari ini. Kita nak baca dahulu daripada surah Ibrahim ayat 33 hingga 34 untuk kita menambah lagi kefahaman kita tentang masa bersama anak ini sendiri. Bersama Ustaz Syafizwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dua ayat daripada surah Ibrahim ayat 33 dan 34, dan dia telah mengaturkan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengaturkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah mengaturkan malam dan siang bagimu. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sentiasa mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ayat, Ustaz, bercakap tentang matahari dan bulan, kemudian siang dan malam. Di hujung itu Allah nyatakan insan, manusia ini zalum, kafar. Allah. Boleh Ustaz cerita sikit, Ustaz, apa kaitan, apa isi dari dua ayat ini? Silakan. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, Ustaz Fazrul dan ananda kita Ustaz Syafiz. Saya sebelum saya nak masuk kepada ayat ini, saya rasa bila saya duduk di sebelah dengan Ustaz Syafizwan ini, saya kira saya boleh sebut dengan bahasa mudah bahawa ayahanda kepada Ustaz Syafizwan ada masa. Banyak masa. Banyak masa, ada masa. Bukan banyak, saya ada masa untuk sama Syafiz sehingga boleh bentuk macam ni keadaannya. Jadi anak yang boleh baca Quran, hafiz Al-Quran dengan tarannum, jadi muazzin Masjid Negeri Shah Alam pula. Kalau si ayahanda kepada Syafiz tak ada masa, dia biarkan saja. Dah nak kata minta maaf lah, dah keadaan saya minta maaf, dah cacat contohnya, biarkan. Tapi kerana itulah nilai masa yang anak ayahanda ambil kepada, saya ingat satu kejayaan. Contoh, dia dalam keadaan mungkin tertekan, dalam keadaan masa, dalam keadaan jiwa macam-macam, anak macam, tapi inilah Allah bayar. Bila Allah bayar cash balik, anaknya hafal Quran. Tarannum pun pandai. Muazzin peringkat Masjid Negeri pula. Tuan-tuan bayangkanlah. Bukan kecil maknanya. Seorang ayah bila ada masa, Allah akan bayar. Baik. Apalagi kalau anak kita berkeadaan mata yang celik, boleh berlari ke sana sini. Tapi kalau kita ada masa, Allah akan tarik nikmat masa, anak kita bermasalah. Satu. Yang keduanya, bila sebut pada ayat tadi, Ya, Ustaz Fazrul, saya teringat satu perkara di sini. Bila Allah sebut dalam ayat, wa'atum min kulli ma sa'altumuh. Allah beri kepada semua yang kamu nak. Dalam hidup kita nak apa, tuan-tuan? Nak kesihatan, nak masa, waktu, tenaga, harta, anak pinak dan keluarga yang berjaya. Allah beri tak? Hari ini ramai kita Allah beri nikmat. Daripada anak tak ada, Allah beri anak. Seorang, dua, tiga, sampai mungkin belah orang. Ya, rezeki, makan, minum. Tetapi kata Allah Azza wa Jalla, betul Ustaz kata tadi, bila Allah sebut manusia ini zaluman
dalam keadaan kafar, zalim dan kufur pada Allah Azza wa Jalla. Zalim dengan makna zalim kepada Allah Azza wa Jalla, tak syukur, dan zalim diri sendiri, tak mengamalkan perintah surat Allah Azza wa Jalla. Dan kufur dua makna, kufur keluar agama, yang ini kufur dan maksud kufur nikmat Allah Azza wa Jalla. Ada masa anda tidak gunakan masa, khas dalam isu keluargaan. Jadi jangan salahkan Allah Azza wa Jalla. Salah kita adalah kerana kita tak cuba letakkan masa dinamik. Tadi kita bincang tadi, Ustaz Fazrul kata tentang soal masa berkualitikan, time management pengurusan. Betul tuan-tuan. Sebab ini kita tak boleh salahkan siapa. Sebab itu saya sentiasa berfikir dalam kepala saya bahawa bila kita ada masa yang cukup dengan anak-anak, kadang-kadang bukan kita nak sampai 5-6 jam, tapi fokus, bincang, sembang hati-hati, anak akan terasa. Ayahnya tahu tentang dia, berat tentangnya, peka tentangnya, cukup memadai. Akhirnya, kita berbagi masa, isteri pula, isteri ambil masa. Jadi ini satu faktor kejayaan, maka jangan sepatutnya kita kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan ingat bahawa soal masa ni tuan-tuan, kata Al-Bana rahmatullah, al-waqtu wal haya. Waktu masa adalah kehidupan kita. Bila sebut waktu kehidupan kita, makna kita nak cena satu kehidupan yang berjaya. Tapi kalau kita cena hidup yang gagal, kita akan guna masa baik. Sebab tu orang beriman, Allah ingatkan dalam Quran, wal asri, kita bacakan itu, demi masa sekian ayatnya. Ya tuan-tuan, jom sama kita lihat balik, kan kegagalan kita dengan masa ini, menghasilkan natijahnya, keluarga yang pincang, anak ada bermasalah. Kita bersalah, bukan Allah bersalah, kita yang bersalah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Roslan ya, memberi komentar apakah permata yang kita boleh ambil daripada ayat 33 34 tadi Ustaz ya. Maksudnya ayat 34 Allah dah bagi macam-macam ya, bagi macam-macam, termasuklah anak, termasuklah pasangan. Dulu tak ada pasangan tu cari-cari kan. Dah dapat. Kemudian tak dapat anak lagi kan. Ada setengah orang 10 tahun kahwin Ustaz, 15 tahun tak dapat anak, sanggup. Ada kawan saya tu sampai pergi ke Kanada untuk buat macam-macam perubatan apa sebagainya untuk dapatkan anak kan. Tapi rupa-rupanya kalau dah dapat anak tu tinggal pula kan. Tinggal pula pasal sebabnya macam-macam Ustaz ya. Sebabnya macam-macam, tetapi itulah yang Ustaz kongsikan tadi, masa untuk komunikasi, untuk berinteraksi, untuk berkualiti. Tak semestinya banyak, tetapi berkualiti yang perlu faham nak buat apa dengan anak tu. Kalau dia tak ada, ialah kadang-kadang ada ayah dia tak tahu nak cakap apa Ustaz. Dia lebih tahu cakap dekat WhatsApp tu kan, pasal banyak lagi benda yang tak dibaca dekat internet tu berbanding dengan nak cakap kat anak. Jadi Ustaz boleh cadangkan tak bagi ayah-ayah yang sekarang dah ada gadget kan, dia bimbang pada anak dia ya, tetapi rupanya ayahnya itu pun rasa macam dunia tak pernah habis kot. 24 jam dengan yang ini. Itu belum lagi kerja masuk. Kalau zaman pandemik ni Ustaz ya, kerja walaupun duduk kat rumah, tetapi kerja tu masuk pada pukul 11 malam, pukul 12 malam, dan kalau tak jawab nanti bos marah. Macam mana tu Ustaz? Okey, Ustaz Fazrul, tuan-tuan sidang penduduk luar sana ya. Saya bila Ustaz Fazrul buat rumusan dan kupasan begitu, saya rasa macam tertekan pada saya pula ya. Sebab saya merasakan begini. Bila sebut tentang soal masa dengan anak-anak ini, benarlah kata seorang tokoh besar dalam bidang tasawuf, iaitu Ibn Imam Al-Ghazali. Dia kata apa? Dia kata di antara masa yang amat terpenting dengan anak ialah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab ibadat dengan Tuhan. Contoh doa, kata dia. Sebab doa ini merupakan senjata besar kita dengan Tuhan. Satu sampai Nabi sebut dah hadis kan, Nabi kata, "Salatu da'awatin mustajabatun fihinna." 3 doa yang Allah akan terima. Itu tak tolak. Salah satu kata Nabi pada da'watul walidi liwaladih. Da'watul walid liwaladih. Doa ayah kepada anaknya. Ini masa tuan-tuan. Tapi kalau ayah solatnya tidak, mana doa kepada Allah? Ayah ibadatnya tak jaga, nak doa apa kepada Allah? Tapi bayangkan ayah di kaki ibadat. Di saat ibadat itu akan tak kat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ada anak abang long kat langkah ya Allah. Tolong ya Allah, jika anakku anak yang saleh, anak yang berjaya, aku tak mampu didik mereka, aku ada kelemahan, tapi engkau boleh jadikan itu mereka beriman. Makna ketika itu, benar kata Nabi, doa itu Allah akan terima. Kesan doa tadi. Jadi kata Imam Ghazali kata apa? Dalam kitab dia kata apa? Doa itu merupakan satu masa yang penting. Apalagi kalau masa itu jamnya waktu fajar, jamnya waktu duha, jamnya waktu tahajud. Bayangkan, itu satu peringkat yang penting. Itu satu. Yang keduanya, beliau kait dengan soal
masa dinamik tadi bagi saya tuan-tuan ada dua perkara. Yang pertama ialah kita kena tengok dalam kacamata anak-anak kita apa keperluan mereka. Apa keperluan? Sebab anak-anak dia keperluan macam-macam. Anak kita ni tuan-tuan, kalau ketiga anak, tiga tu mungkin dia punya akhlak tak sama. Dia punya sensitiviti tak sama. Abang Long mungkin agak sensitif. Abang Ngah mungkin agak keluh sikit. Marah pun dia senyum aja. Abang Long jangan cakap marah. Muka marah pun dia dah marah balik. Jadi ketika itu, kita kena tengok. Masa kita tak sama. Abang Long mungkin masa kita, kan dia sensitif, ada cara dia. Jadi bagi saya, perancangan rapi kena ada dalam hubungan ni supaya apa? Masa itu masuk quality time tadi. Dengan Abang Long sekian-sekian. Walaupun tak banyak. Itu yang kita kena sebut. Yang keduanya ialah, sebut tentang soal ni juga tuan-tuan sekalian. Saya terasalah, begitu sekali dalam hati sekecil saya. Sebab saya ada anak, dah 5 orang, cucu pun dah nak masuk 4 kejap lagi dalam tahun ini juga, insyaAllah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Saya terasa, bila tengok balik sejarah lama, saya lah, minta maaf lah, kesempatan kita nak luah perasaan jugalah, majlis ayah, majlis orang di mana ayah ni. Saya terasa, bila anak dewasa 1 hari, bila tengok cucu saya, minta maaf Ustaz Fazrul muda lagi, tak cucu lagi. Tengok cucu saya, dah umur 6 tahun, sulung 6 tahun. Saya ingat balik, ketika anakku 6 tahun dulu. Yang ayah kepada cucu saya lah, ayah kepada cucu saya. Betul tak? Betul lah. Betul. Itu anak sulung saya. Saya ingat balik, cucu aku 6 tahun. Macam mana aku ketika 6 tahun dulu? Hari ini aku tengok ayah beri masa. Sebab zaman moden ni, masa tu banyak sikit dari sudut begitu begini kan. Kata anak 6 tahun pun dah reti dah. Dia punya phone kan. Saya tengok balik. Aku 6 tahun dulu mungkin aku tak semacam anak aku buat pada anaknya. Saya menangis tuan-tuan. Sebab apa? Saya telah gagal satu masa dahulu atas mungkin kesilapan saya didik anak umur 6 tahun. Jadi ini satu pengalaman yang saya fikir perlu kita tengok balik. Supaya apa? Pembesaran anak kita itu disertai dengan dia punya program-program pembangunan rohani jiwa yang begitu cantik dan susut. Ini semua kerja kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Roslan. Kita memerhati kepada keperluan anak itu Ustaz ya. Selain daripada doa, juga kita bekalkan masa untuk kita memanjatkan kepada Allah agar anak kita, keluarga kita dipimpin ke syurga, tetapi kita juga melihat keperluan ya yang kita berikan masa yang sesuai. Dan mungkinlah saya nak ambil masa sikit di hujung ini Ustaz Muhammad Syafizwan ya. Ustaz Syafizwan, bila Ustaz cakap tadi, kita memang bersyukur sangat dapat Ustaz Syafizwan menjadi qari kita pada hari ini, dan sudahnya kita bersyukur ini kerana perjuangan 21 tahun ayah di sebalik Muhammad Syafizwan yang 21 tahun Ustaz ya. Di sebaliknya itu ada ayah yang bersama 21 tahun. Kalau boleh Ustaz Syafizwan berkongsi ya, mungkin sebelum ni dah berkongsi, tetapi kalau boleh berkongsi sebenarnya antara dalam masa 21 tahun ini ya, berapa masa yang ayah Syafizwan beri sampai Syafizwan jadi begini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Sebenarnya kalau nak cerita, ayah saya memang sungguh-sungguh berikan didikan pada saya dalam bidang agama. Sejak daripada kecil. Sejak daripada kecil saya lahir telah diterapkan saya dengan kaset-kaset ngaji, dengan segala apalah. Sebab bila setelah umur saya lebih kurang 4 tahun 5 tahun, ayah saya mula dia berfikir, setelah bila saya dah tahu saya mula berkecacatan dalam mata, iaitu tak nampak, ayah saya dia lost lah, dia tak tahu nak buat macam mana. Tapi dia cuba ajar saya dengan kaedah musyafahah, iaitu ikutlah. Saya ikut. Alhamdulillah dia berkata kerana mengikut itu 6 tahun saya sudah khatam mukaddam. 6 tahun dah khatam mukaddam, kemudian diteruskan dengan bangku sekolah apa semua. Bila saya dah besar, saya dah tahu sikit, saya beranggapan bahawa perkara macam ni ialah setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu, mak ayahnya lah yang mencorakkan dia, sama ada nak jadi dia orang baik ke, sama ada nak jadi orang yang boleh baca Quran ke, sama ada nak menjadi orang yang macam mana ke, semua itu adalah letak kepada mak dan ayah. Bagi saya, masa yang ayah saya peruntukkan itu sangat berharga lah. Dan saya nak mengucapkan terima kasih lah kepada ayah saya kerana jadikan saya seperti ini. InsyaAllah. Jadi, begitulah sedikit apa yang saya boleh kongsikan. Allah Ta'ala a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syafizwan berkongsi bagaimana masa bersama ayah ini adalah satu perkara yang amat berharga.
baru 21 tahun Ustaz Roslan ya. Betul. Anak memberi manfaat pada dunia dengan masa yang ayah berikan, yang kita doakan agar Ini sahabat akhirat ayahnya insya-Allah. akan menjadi sahabat Pasti. sampai akhirat, masya-Allah. Dan kita doakan agar kita adalah anak yang jangan kufur, kita bersyukur dengan masa yang ayah kita sudah berikan. Tetapi bagi ayah, tanda kita bersyukur adalah dengan kita menyimak balik jadual harian kita. Adakah jadual harian kita itu hanya kepada segala-galanya selain daripada anak, ataupun masa anak itu hanya baki-baki sahaja, dengan letih-letih yang berbaki itulah yang diberikan pada anak, dan anak tanya lebih sikit kena marah. Yang kita doakan ayah-ayah yang menonton pada hari ini, kita ambil kesempatan ini pada bulan Ramadan ini untuk mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin kita dapat kembali susun semula. Walaupun Allah dah bagi PKP, tetapi ada ayah, ada ibu yang menemankan ayah masih lagi sibuk. Yang kita doakan, rupa-rupanya bukan sekadar PKP diperlukan, tetapi kita perlukan basirah yang daripada Al-Quran, bahawa sebenarnya kita perlu menyusun keluarga kita agar dapat masuk sekeluarga. Kita berdoa di hujung ini bersama dengan Ustaz Roslan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, ya jadikan kami ayah-ayah yang bertakwa buat anak-anak kami. Kami ayah yang bertanggungjawab, ya Allah, dalam soal ilmu dan agama kami, ya Allah. Jadikan kami keluarga yang berjaya bertakwa, ya Allah. Diberikan kejayaan di dunia, keselamatan juga di hari akhirat, ya Allah. Jadikan anak kami anak yang saleh, anak-anak yang bertakwa, ya Allah, demi kebaikan dunia mereka dan akhirat mereka nanti. Ya Allah, kami ibu bapa yang, kalau kami ayah-ayah yang cua, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Gantikan kami dengan kemuliaan dan keberkatan hidup kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Banyak berdosa pada anak kami, ya Allah, selama ini. Ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Bekalkan kami dengan keimanan yang kental, ya Allah. Dunia kami diberkati, akhir kami diradaimu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad dan juga Ustaz Muhammad Syafizwan Muhammad Suhaini untuk berkongsi pada hari ini, untuk kita sama-sama memaknai, memahami masa bersama anak ini adalah sesuatu yang amat berharga. Inilah kempen yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Dengan Quran inilah yang kita ingin gerakkan, tuan-tuan, agar ayah-ayah, ibu-ibu yang menemankan ayah, bahawa sebenarnya masa itu sama sahaja 24 jam, tetapi kita perlu uruskan dengan yang terbaik. Kita mungkin bercakap bahawa saya sibuk dengan pelbagai perkara, tetapi jangan sampai kerana sibuknya kita masa dengan anak itu, satu hari lagi kita perlukan masa anak, maka pada waktu itu anak pula membalas dengan sibuk. Yang kita doakan bukanlah kita sehingga dituntut di hadapan Allah nanti kerana tidak menjaga keperluan bagi sebuah keluarga untuk masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu lagi insya-Allah pada ayat yang ke-25 surah Al-Mulk pada hari esok insya-Allah. Kita doakan yang terbaik untuk ayah-ayah semua, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر